tema untuk this year disebabkan online learning lagi sekali. Ingatkan dah boleh face to face, tapi disebabkan masalah, katanya saya dapat info masalah asrama tak cukup kalau nak semua nak masuk sebab banyak asrama tengah renovate. Okay, so mechanical opt untuk still online learning, right? So disebabkan tu kami tukar tajuk projek, okay, disebabkan masalah, yelah kalau online learning you nak collaborate, you nak meeting semua tu, meeting boleh lah online tapi nak collaborate bila kalau nak pasang semua tu dah jadi susah. So that's why kita opt untuk Internet of Things, right? So Internet of Things ni kita faham Internet of Things adalah sistem yang bergantung kepada internet. Okay. So dari segi application memang kita tahu Internet of Things adalah satu bidang dan satu field yang amat popular sekarang. Kebanyakan semuanya dah boleh kebanyakan sistem dah ada IoT, dia dah ada Internet of Things. Even kalau dulu sistem yang tradisional, contohnya macam agriculture, tapi sekarang pun kita dah ada Internet of Things lah. Kita dah boleh control contohnya apa? Modern agriculture sekarang kita boleh control all the system dekat agriculture, kita boleh control over via the internet, via wireless lah, maksudnya you berada kat lain, you boleh turn on, turn off the robot ke, motor ke, sistem apa ke, boleh turn on, turn off melalui internet. Okay. So Internet of Things allows object to be sensed and controlled remotely across existing network infrastructure. Okay, so the sensor ada, control ada, dan kita boleh control, boleh baca data, boleh control remotely. Maksudnya tak semestinya berada dekat lapangan tu lah, tak perlu berada kat situ. Okay, so kita akan pakai tema ni, alright. So apa yang perlu awak buat ialah, sorry, screen Dr. blank. Okay, so sharing the share ascending. Okay. Alright, for first part tu adalah introduction lah tu. Introduction. Just cerita pasal IoT. Alright. Okay, apa yang kita perlu buat ialah untuk you punya project, you are required to design an IoT based mechatronic system using the following requirement. Okay. Projek yang awak perlu buat ialah awak kena buat satu mechatronic system. Okay, so bila kita say mechatronic system, dia akan consist of instrumentation system. Maksudnya perlu ada sensor lah, perlu ada sensor. Sensor tu maybe come dengan complete instrumentation system. Okay, bergantung kepada you punya application lah. Kalau contohnya macam saya cakap, complete instrumentation system maksudnya ialah ada sensor, ada signal conditioner, ada data acquisition, okay. Itu maksud instrumentation system. Tapi ada juga sistem yang contohnya tak perlu pun signal conditioner pun boleh jugalah, as long as ada sensor lah, masuk kat sini ada sensor. Okay. Yang kedua perlu ada actuation system. Okay, maksudnya awak kena control something. Awak kena perlu ada actuator. Okay, so contoh kita dah belajar hydraulic pneumatic, tapi takkanlah awak nak cari hydraulic pneumatic kan sebab sistem tu besar. Okay, so paling popular adalah motor lah, motor ke, heater ke, switches ke, maksudnya dia boleh actuate something. Okay, ataupun kalau switches tu mungkin dia kena ada driver. Okay, paling popular motor, popular paling motor lah. Okay, dan motor mungkin dah come out dengan gear system and etc lah, ada mekanism dia. Okay, tu maksud actuation system. Tapi bila awak nak buat tu tak semestinya semua awak kena buat. Ada je salah satu tu dah kira ada
ada actuation system lah dalam sistem ni. Okay. Elemen yang ketiga ialah human machine interface. Maksud dia ialah awak boleh control secara wireless sebab tema kita IoT. So awak boleh control sistem awak secara wireless dan juga display whatever thing yang awak nak display kepada apps ataupun web based punya application. Okay, awak nak design web apps ke, contoh paling popular adalah Blink. Awak boleh buat Blink, design Blink, lepas tu awak boleh display dan control melalui Blink. Okay, ataupun web based awak boleh pakai Arduino IoT Cloud. Okay, so tu contoh web based. Kalau Arduino IoT Cloud ni, dua-dua dia boleh buat. Kalau kita buat satu je, kita buat yang web based tapi dia boleh convertkan kepada apps punya. So kita tak perlu buat dua benda lah. So itu requirement dia. Okay. Requirement dia perlu ada instrumentation system, perlu ada actuation system, perlu ada bila kata able to control tu maksudnya kena ada controller lah. Controller tu maksudnya perlulah awak ada microcontroller untuk digunakan untuk control, untuk baca data daripada sensor dan untuk control actuator awak. Okay. Dan at the same time awak boleh displaykan kepada apps lah. Okay. System can be anything. Okay, system can be anything. Awak yang kena fikir sendiri maksudnya sistem apa awak nak buat. Okay. Sebab ini adalah individual group, individual project. Okay. Disebabkan tak boleh face to face, kita kata kena buat kena buat kepada individual project. Okay. Individual project. Okay. Tetapi awak kita dah form group tadi kan, walaupun kita kata individual project tapi awak kena form group tadi disebabkan kita nak buat team working lah. Kita nak team working. So apa yang awak perlu buat ialah dalam group awak akan pilih satu tema. Okay, contoh-contoh tema ialah mungkin awak nak buat smart classroom. Okay. Mungkin ada nak buat home automation. Mungkin ada tema dia adalah security. Kan? Mungkin tema group dia adalah smart agriculture. Okay? Contoh-contoh macam tu. Okay? So bila awak pilih satu tema, okay, awak akan pilihkan projek yang related kepada tema tu. Okay, contoh smart agriculture. Okay, apa yang awak boleh buat dekat dalam smart agriculture? Okay. Mungkin awak boleh control sistem apa nama dia? Dia panggil sistem pengairan dia lah. Maksudnya sistem awak nak siram pokok tu lah. Maksudnya awak nak control sistem pengairan dekat kebun tu secara wireless. Turunlah bukaan aku. Okay. Sama juga apa tema yang awak pilih. Okay, contoh home automation. Okay, home automation apa? Automation mungkin nak control lampu kipas dekat rumah. Kan, lampu kipas control secara wireless. Okay, so so dalam satu group tu kalau group awak 5 orang, so awak kena fikirkan 5 tajuk, 5 projek di dalam tema tersebut lah. Okay. Tapi kena pastikan, make sure kan sistem awak tu ada semua yang elemen tadi tu lah. Ada sensor yang akan baca dan bagi input kepada awak punya sistem. Dan sistem controller awak tu akan buat decision dan dia akan hantar signal kepada actuator yang akan actuatekan sistem tu. Dan boleh apa? Awak kena apply konsep wireless dan juga display dekat apps. Okay, so boleh apa-apa projek, ya boleh apa-apa projek, tapi kena make sure projek tu
ada elemen yang kita katakan tu. Okay, yang 3 elemen tadi itulah instrumentation system, actuation system dan juga human machine interface. Okay, so project needs to be different among team members. Okay, as for the tema juga, setiap group kena dapatkan tema yang berbeza. So that's why awak kena fikirkan dalam group tema apa yang awak nak. So nanti awak akan bagi tahu saya. Okay, contoh group A dah bagi agriculture punya tema, contohnya smart agriculture tema. Then suddenly group 2 cakap dia nak smart agriculture. Cakap tak boleh lah sebab group A dah first. Maksudnya first come first serve lah sebab dia yang first propose dekat saya. Alright. Okay. Okay, clear yang 4 yang tu? Ada soalan tak Pat? Bagi Pat tema dan juga projek ni. Tema kita akan design sendiri doktor kan, as per group. Tema you decide dalam group. Okay. So group tu temanya sama. Dan group Prem, group dia D kan tadi. So E, Prem group E tadi. So group E ada 6 orang rasanya group E tadi. So discuss dengan 6 orang tu. Lepas tu you kena come out dengan satu tema dan 6 projek. Okay. Okay. So, okay. So, team working ni adalah salah satu benda yang akan di-assess dalam projek ni. Memang akan ada markah untuk team working. Alright. So, apa yang, macam mana kita nak assess team working ni? Okay. Macam mana kita nak assess team working? Kita akan assess based kepada project management activities. Okay. So apa yang awak perlu come out ialah first awak kena buatkan weekly online meeting. Okay, so maksudnya nanti masa studio yang saya bagi, saya cakap okay kalau minggu ni kita akan buat grouping punya ni, you all kena hadir dan buat meeting untuk discuss whatever thing yang you kena discuss pada minggu tu lah. Okay, dan masa minggu-minggu yang lepas dah habis lecture nanti semua minggu tu adalah untuk projek kan. So you kena buat meeting untuk you punya projek lah. Dan kita dah allocate lah masa tu untuk masa kelas kita kan, hari Isnin dengan hari Rabu. Alright. Dalam setiap meeting tu you kena buat minutes of meeting. Okay, you kena rantik seorang untuk hasilkan minutes of meeting. So bergilir lah, buat giliran minutes of meeting. So akan ada dalam minutes of meeting tu akan ada plan, action dan progress dia lah. Okay. Dan setiap minggu juga kita akan ada weekly presentation. So untuk saya monitor progress awak. Okay, so tak adalah you last minute baru nak start. Okay, so kita kena buat every week sebab kita dah allocatekan masa tu. Okay, masa Isnin dan Selasa tu 5 jam tu memang kita dah allocate untuk mechatronic. So gunakan masa yang dah di-allocate tu untuk buat mechatronic punya projek. So supaya awak tak perlu cari waktu lain di luar pada kelas tu untuk meeting ke, untuk whatever benda lain lah. Okay, so kita dah allocatekan tu. Okay. Okay, the role of group leader, which responsible for the all activity above will be rotate every week. So itu maksudnya minute of meeting tadi lah. So everyone kena ada sediakan minute of meeting. Maksudnya dia kena organisekan meeting. Dia kena take minutes of meeting, okay, dan dia kena present progress pada minggu tu. Okay. So itu part grouping. Part individual, okay, ialah pada masa awak nak integratekan komponen tu. Okay. Pada masa awak nak pasang komponen tu. Okay, sebab projek awak asyik lain-lain kan, tapi awak boleh discuss dalam group, awak boleh saling
belajar saling bertanya dalam grup tu. Okay. Tapi bila awak nak integrate, awak kena integratekan sendirilah. Okay. Nak buat wiring, nak integratekan sensor, actuator, microprocessor dan juga develop app semua tu akan dibuat secara individual dan must comply project minimum requirement lah. Kena ada yang 3 elemen tadi tu lah. Alright. Each student need to produce his own project video and final report. I think for project video can be grouping. I think project video ni kita akan buat ni group. Kita akan buat group project video tapi final report dia adalah individual sebab project dia lain ni. Alright. Okay, ada soalan tak setakat ni? Doktor, Yes. project video 3 to 5 minit kan? Kalau kita buat secara group, still 3 to 5 minit ke ataupun per person 3 to 5? Sekejap. Project video itu project video, tujuan project video ni ialah untuk tujuan untuk projek video ni adalah untuk kita tengok you punya maksudnya fungsi dia adalah untuk demo lah. Untuk demo you punya application. Okay, kalau 3 to 5 minit mungkin tak ni lah kot. Mungkin tak. Bolehlah lebih pada 5 minutes. Tak nak buat individual. Awak nak buat individual ke group Sebenarnya tujuan untuk projek video ni untuk saya assess sebab sepatutnya you ada competition. Okay, so kalau masa competition kita dah boleh assess lah you punya performance of the system. Tapi bila kita tak ada face to face, tak ada competition, macam mana saya nak tengok you punya kerja performance of you punya system adalah through video lah. Tadi saya fikir group sebab okay, so saya rasa kita balik semula kepada individual project video lah sebab saya nak tengok sistem awak tu fungsi ke tak fungsi. Kalau dalam group nanti sekarang mungkin ada yang tak ada so nanti tak ada markah pula. Okay, so kita stick balik pada yang ni. Okay, individual project video and juga final report. Okay. Right. Okay, untuk assessment. Okay. Assessment for the project will contribute 40% of this cost. Okay, sebab you ada test 2, 50 markah, satu lagi 10 adalah untuk assignment. Alright, and then this 40%, this project will contribute 40%. Right, so distribution dia adalah seperti berikutlah. Video will contribute 10%. Okay. Okay, 10%. So ini adalah individual video. Okay, individual video. It must contain introduction, which introduce team member, group team, select the project in his group and his own project.
and then individual project design and how the system work. Okay, and then dia boleh buat some sikit lah dalam seminit punya group activity and progress lah. So, maksudnya dia tunjukkan lah apa activities yang dia buat dalam group sepanjang projek ni lah. Okay. Itu adalah untuk team working lah tu. Untuk project design and system work tu adalah untuk dia punya performance tu. Okay, and then for team working 10%. Okay, 10%. Team working will be based on the minutes of meeting, weekly presentation. Okay, minute of meeting yang you hasilkan, weekly presentation you present, dan juga last kali kita akan ada peer assessment. Okay, so setiap ahli dalam group tu akan evaluate kawan dalam group dia lah. Ada ranking-ranking yang dia kena bagilah. Okay, and then last kali adalah setiap pelajar, every student needs to submit a project report at the end of semester. Ini 20 pangkah. Okay, so you jangan buat projek aja tapi report tak hantar. Okay, ada case report tak hantar, so tak lulus lah di semester lepas. Okay, so buat projek dan juga hasilkan report. Okay, dan report kena format ini adalah format dia lah. Okay, kalau kita perhatikan you kena ada introduction, literature review dan juga overall system description. Okay, you kena buat sikit literature review pasal sistem yang you buat tu. And then ini just untuk you punya projek just untuk you punya projek sahaja. Okay, tak perlu cerita pasal projek kawan awak, tak perlulah. Cuma literature review untuk projek awak sahaja. Okay, dan juga overall description lah, sistem awak tu macam mana. Okay, mula-mula awak study sistem-sistem yang dah ada, macam mana dia orang buat, dan lepas tu you explain sistem awak tu macam mana, apa components dalam sistem awak. Okay, sensor dia apa, actuator dia apa, okay, flow process dia macam mana. Okay, so itu dalam introduction. Okay, yang penting adalah bahagian 2, 3 dan 4. Kalau perhatikan markah dia adalah 5% kat situ. Okay, so first adalah mechanical design. Okay, you kena ada detail drawing dan juga analysis. Kenapa you buat selection of the component. Ada sedikit analisis lah. Contohnya kalau you pakai motor. Okay, kalau motor, apa analisis yang kita boleh buat ke atas motor sebelum awak buat selection. Okay. Dan juga detail drawing lah, ada AutoCAD punya ada ataupun SolidWorks punya drawing untuk sistem awak. Okay, yang kedua adalah electrical design, sensor dan actuator dan juga circuit drawing. Okay, so circuit drawing macam you buat dalam Tinkercad itulah, kita nak ada circuit drawing, connection dia macam mana, dan juga apa sensor actuator yang ada lah. Yang ketiga ialah software and controller design. Okay, so you kena tunjukkan flow chart untuk controller awak macam mana, sebab awak buat coding kan, so coding tu ada flow chart, so kena explain flow chart tu dan juga explain you punya user interface tu lah, web base awak ataupun apps awak tu macam mana. Okay, okay, lepas tu kita ada performance analysis and discussion. So you akan tunjuklah overall sistem you macam mana, apa yang dapat dilakukan oleh sistem awak tu. So awak akan buat sedikit analisis dan discussion on the system. And last kali adalah conclusion 1%. Okay, so tu adalah format untuk report which contribute 20% of the mark. 50% lah daripada total project ni adalah dari report. Okay, so bila awak start project ni, okay, bila awak start project ni, remember to capture all your activities. Okay, kalau macam ada meeting online, capture. Kalau ada, boleh ambil video, boleh ambil, maksudnya kena prepare semua tu lah, sebab awak nak kena sediakan video, awak kena sediakan report. So
jangan kalau pergi meeting tu duduk meeting berbual, berbincang saja tapi tak ada ambil apa-apa. Okay, sebab saya cakap awal ni sebab kadang awak pelajar terlupa. So bila last minute nak sediakan tak ada bahan kan nak sediakan content awak tu. Okay. So awak dah tahu apa nak buat, awak kena sediakan video. So maksudnya awak kena ada gambar, awak kena ada video supaya awak boleh masukkan dalam video awak tu lah. Okay, ada content dia. Dah sana. Okay. Dan report ni, okay, untuk report ni contohnya, report ni masa awak nak pilih projek tu, cuba pilih projek yang awak boleh rasa boleh hasilkan report yang tu lah. Maksudnya contohnya kalau awak pilih macam untuk mechanical design tu. Okay, projek awak pilih tu nanti kalau awak nak buat report, apa yang awak nak letak dekat mechanical design? Mechanical design lah agak susah sikit. Kalau electrical design software ni tak ada masalah. So memang akan ada kat situ. Circuit drawing semua memang akan ada circuit sebab awak kena pasang semua. Tapi part mechanical design tu apa yang awak boleh masukkan? Okay, apa drawing yang awak boleh masukkan? Okay, apa analisis? Okay, tapi analisis tu dia salah satulah, maksudnya mungkin ada sistem yang awak pilih tapi tak perlukan analisis contohnya sebab tak ada motor ke, tak ada analisis contohlah kan, tak ada analisis. So tak perlulah ada analisis. Okay, tapi detail drawing kena ada. Okay, so make sure benda tu ada dalam awak punya report. Okay. Okay, so overall itulah apa yang awak akan buat untuk IoT project this week. Okay. Okay, saya punya explanation dah habis, so saya buka kepada soalan untuk awak bertanya. Kat sini. Okay, boleh tanya soalan sebab bila awak ada soalan baru saya tahu nak bagi tahu apa. Setakat yang saya nak bagi tahu based kepada project description ni semua dah saya dah explain lah tu. Okay, tapi jangan risau sebab kita ada lagi modul. Kita ada modul on motor, maksudnya macam mana nak pakai motor, driver dia macam mana, kita ada modul tu minggu depan. So you akan belajar macam mana nak control motor, driver dia macam mana. Okay, tu minggu depan punya ni. Dan satu modul lagi adalah on the IoT tu lah. Okay, apa microcontroller yang kita boleh pakai untuk buat IoT ni lah. Okay, contohnya Blink. Okay, so macam mana awak nak pakai Blink? So kita akan ada modul tu. Macam mana kita nak pakai Arduino IoT cloud base. So kita akan ada modul tu lah. So you akan belajar dulu supaya itu membantu masa nak projek awak nak buat sendiri tu, awak dah belajar lah benda tu. Okay. So tugas awak sekarang ialah untuk duduk in group, fikirkan tema apa dan juga projek apa yang awak nak buat. Doktor? Yes, Prem. Projek yang 5 orang dalam group tu kena ada relation ke? I mean as far for the team memang under satu team kan Doktor kan? Tapi ada kena ada relation ke tak? Dia boleh je separate project, maksudnya tak ada kaitan langsung antara satu projek ke satu projek tu, boleh as long as dia berada di bawah tema yang sama. Okay, maksudnya contoh smart agriculture. Okay, satu nak buat pokok cili, satu nak buat robot something lah, benda lain, tapi masih lagi under agriculture, so acceptable. Tapi kalau yang bagusnya lah kalau awak boleh duduk dalam group, fikirkan satu projek dan setiap orang contribute kepada projek tu. Maksudnya mungkin satu projek yang sama besar tapi orang ni akan contribute part, macam mana nak cakap contoh apa sebab agak susah nak cari yang tu. Memang ideanya untuk satu projek yang besar tapi awak boleh contribute, setiap orang contribute kepada satu projek lah. Itu bagus kalau awak boleh fikirkan. Okay, setakat yang saya fikirkan selama ni, saya tak jumpa lagi satu projek yang kita orang boleh bagi kepada pelajar supaya you all boleh collaborate
dan contribute pada projek. So that's why kita opt kepada individual project. Okay, tapi kalau awak boleh come out dengan satu projek yang macam tu, it's good lah, boleh dibenarkan lah. Lagi soalan? Saya ada soalan atas. Okay. Pemakaran tu grup projek tu berdasarkan macam kekompleksitian, macam benda yang kita nak buat tu kompleks atau simple. Kini kalau lagi kompleks lagi banyak markah macam tu tak? Tak, bukan macam tu. Kan? Tak. Projek tu as long as awak satisfy the requirement dia ni lah. Ada sensor, ada actuator, ada human machine interface. Itu dah boleh allow. Maksudnya saya boleh kata, okay awak boleh buat projek ni. Okay, tapi bila awak projek tu, masa awak nak pilih tu, awak kena fikir juga masa nak buat report nanti apa yang awak nak masukkan. Okay, sebab bila kalau simple sangat, contohnya switch on, switch off lamp sahaja. Kan? Switch on, switch off lamp. Okay, lampu dalam bilik awak nak switch off, switch on lamp. Okay, so dekat mechanical design awak nak buat apa? Nak letak apa kat situ? Apa mechanical part kat situ? Tak ada kan? Ada tak awak rasa? Tak Tak ada. ada mechanical part. Okay, so apa awak nak letak dekat mechanical report? Tak ada. So kalau tak ada macam mana? So kenalah cari projek yang dekat report pun awak boleh buat. Maksudnya ada benda yang kita boleh reportkan dan tak adalah awak pasang saja. Memanglah pasang semua tu functioning tapi dekat report tak ada. Dan report tu yang paling banyak markah sebenarnya, 20 markah. Okay, kalau awak dah hilang 15 markah tu, 5 markah kalau awak tak buat mechanical, so 15. So yang lain pun belum tentu complete semua. Okay. So maksudnya tak simple boleh tapi as long as dia macam saya cakap lah, report tu boleh buat detail drawing. Kalau tak boleh ada analisis ke. Tapi detail drawing tu wajib lah tu. Lepas tu dalam setiap grup tu projek-projek lain-lain tak? Macam Projek setiap lain-lain. orang. Project needs to be different among team members. Tapi di bawah tema yang sama. Ya, tema dia samalah. Contoh security. Okay, security awak nak buat smart door contohnya. Nak buat door yang buka base pada face. Apa? Base kepada face kan. Seorang lagi nak buat smart door tapi base kepada suara. Boleh juga. Seorang lagi nak buat alarm system. Ada kamera, ada intruder, alarm system. Juga. Okay. Terima kasih Dr. Lagi soalan? Go ada soalan? Buat sikit Suhaim, tak dengar lah. Macam mana? Tema boleh sama. Cumanya nanti saya akan perhatikanlah dia punya projek tu sama ke tak. Tema tadi saya kata tak boleh sama tapi tema macam saya cakap kena cari lain lah. Kena cari lain. Antara grup tu kena cari lain-lain. Macam saya cakap tadi lah, first come first serve. Apa yang propose dulu dia dapat. Doktor, Ya. kalau macam lari sikit daripada tema boleh ke? Kalau macam dah tak ada idea sangat. Contoh. Contoh kalau macam dalam grup tu macam 4 orang member dia macam dah satu tema lah. Lepas tu seorang tu macam betul-betul dah tak ada idea sangat. Kalau dia lari sikit daripada tema tu boleh ke? Tak apa, cari tema dulu. Propose projek, discuss dengan saya. Kita akan discuss lah. Tu saya akan kita macam one to one lah. Okay. So kalau saya rasa memang kita dah tepu, dah tak ada idea, saya dah tak ada idea, semua tak ada idea. Okay, mungkin saya kata boleh lah. Tapi discuss dengan saya dulu. Saya tak boleh kata sekarang, saya kata boleh.
Macam gitu saya tak boleh kata sekarang boleh. After discussion kita dah mungkin saya boleh bagi idea ke mungkin maksudnya lepas awak discuss dengan saya kalau saya rasa tak boleh lah memang tema ni tak ada dah. Okey lah, saya boleh lah kata tak ada. Boleh lah maksudnya awak lain sikit. Okey lah. Tapi kena discuss dengan saya dululah. Oh, okay. Okay. Alright. So, kalau tak ada soalan, saya rasa kita boleh stop. Tapi awak dah boleh start dalam group tu, awak dah boleh start discuss lah. Okay, cari mana-mana yang tak datang hari ni tu, buat meeting, discuss tema apa. Macam saya cakap tadi, first come, first serve. Kan? First come, first serve. So, siapa yang bagi tema dulu dekat saya, dia akan dapat tema tu lah. Kalau ada yang datang kemudian, saya akan suruh dia cari tema lain. Okay. So, untuk tu awak assign seorang ketua dulu untuk dia bagi tema kat saya. Janganlah semua orang pula kan. So, saya akan ada 12 orang lah ni. 5 dengan 6, 11. 11 orang yang akan bagi tajuk kat saya. So, boleh bagi dekat WhatsApp. So, orang lain pun boleh nampak lah tema tu dia dah ambil. Okay, so dia kena fikir yang lain. Alright. So, lepas ni awak bolehlah discuss kejap dengan group awak. Pilihkan tema tu. Okay. Alright. Okay, kalau tak ada soalan lagi, kita stop lah saya rasa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.